Semua dapat buku teks kan? Ya. Tak? Alhamdulillah. Buka buku teks, muka surat yang ke-57. 57. Dan tajuk kita pada hari ini ialah ikhlas dalam kehidupan. Dalam tajuk ini, awak akan mempelajari beberapa perkara lah. Pertama, terjemahan hadis. Itu pertama semestinya. Maksud ikhlas, ciri-ciri orang yang ikhlas, perbezaan ikhlas dengan sum'ah, riya dan juga ujub, kepentingan ikhlas dan juga pengajaran hadis. Ini ialah perkara yang essential. Perkara yang utama yang awak akan belajar dalam tajuk ini. Okey. Sebelum itu saya nak tanya lah. Saya tanya. Siapa di sini yang boleh terangkan kepada kita semua, okey, apakah yang awak faham? Awak faham bukan buku teks bukan buku, bukannya nota. Yang awak faham tentang apakah itu makna ikhlas. Okey, boleh tak seorang bantu? Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Okey? Boleh, saya nak tanya. Hilyatus salihah. Ustaz. Ya, Ustaz. Okey. Tolong ceritakan pada kami apakah yang awak faham berkenaan tentang ikhlas. Baca yang Ustaz tunjuk tu ke? Tak, Ustaz tanya. Ikhlas tu apa dia? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Awak ni ikhlas ke nak berkawan dengan saya? Apa itu ikhlas? Terima. Terima apa? Oh? Terima apa? Terima. Tak, saya tanya contoh ikhlas ni kan. Okey, saya kata pada kata Farah Adriza kata pada Hilyatus Salihah. Farah kata, okey Hilyatus Salihah, ikhlas ke awak ni berkawan dengan saya? Apa maksud ikhlas di situ? Ikhlas. Betul tak ikhlas tu? Hilyatus Salihah, betul tak ikhlas tu? Betul. Betul. Kenapa awak kata betul? Betul ikhlas. Sebab kita nak kawan dengan orang tanpa kita kena terima orang tanpa melihat kekurangan dia. Okey, baguslah tu. Faham lah tu. Tapi itu hanya sebahagian saja. Nanti Ustaz akan huraikan apakah yang dimaksudkan sebenar-benarnya dengan ikhlas. Okey. Betul tak hari ini kita berkawan ni ikhlas kita berkawan. Contohnya Hilyatus Salihah berkawan dengan Farah, dengan Eva. Jadi betul tak yang kita kata saya ni ikhlas berkawan dengan awak. Okey. Sebelum tu kita lihat dahulu terjemahan hadis. Kita baca hadis dulu. Saya nak minta seorang pelajar lah. Seorang pelajar tolong bacakan. Nurin dah lari dah. Cakap je nak baca dah baca lagi tu weh. Okey. Siti Maulidana. Dah kenal dah ni. Dah kenal belaka dah. Sikit-sikit dah tapi walaupun bertopeng tak apalah. Okey. Siti Maulidana. Tolong bacakan hadis daripada buku teks. Yang Arab dia ke yang terjemahan dia Ustaz? Yang Arab lah terjemahan nanti. Dulu terjemahan orang lain lah. Arab dulu. An Amiril Mu'minin Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa.
Okey. kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha wi amra'atin yankihuha fa Hmm. hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Okey, bagus. Bagus sekali. Okey. Ustaz nak minta siapa pula yang bacakan terjemahan ni. Nuri ni bila suruh baca je lagi. Baca je lagi. Left. Pandai betul lah. Aduh. Faisal Ismail. Krik. Faisal Ismail. Oh, Faizal Ismail. Ya Ustaz. Okey, baca terjemahan tu. Tak boleh baca yang jauh, baca yang saya papar tu, yang saya tulis dalam Rumi tu. Air warna hijau tu ke? Ya, warna hijau, yang Rumi tu. Amir Mukminin Abu Hafs. Teruskan. Tak nampak ke? Gambar kabur Ustaz. Gambar kabur. Dalam ada buku teks Buku tak? teks kan ada. Muka surat 57. Aduh. Okey, nampak tak? Faizal? Oh, Faizal. Lagi je. Ustaz nak dengar suara Farah Adriza pula. Farah Adriza. Aduh, semuanya krik. Ifah Nurina. Ya Ustaz. Okey, bacakan. Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehnya, ia akan mendapatnya, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Okey, terima kasih atas bacaan yang baik. Jadi itu ialah terjemahan daripada hadis. Maksudnya Nabi SAW berkata, sesungguhnya apa saja perbuatan kita pada hari ini, Allah membalasnya berdasarkan kepada niat. Okey? Contohnya kita berkawan. Kita berkawan pun Allah Ta'ala berikan pahala ataupun dosa berdasarkan kepada niat kita. Ada orang yang berkawan itu ikhlas kerana Allah. Sebab contohnya, dia berkawan tanpa mengharapkan sesuatu daripada kawan dia. Itu orang yang ikhlas. Okey, saya kawan dengan awak ni ikhlas. Maksudnya ialah dia tak minta apa saja perkara, apa saja daripada kawan dia. Dia tak minta A ke, tak minta B ke, tak ada.
Dia hanya semata-mata minta kerana Allah Ta'ala saja. Dia berkawan pun kerana Allah Ta'ala saja. Yang inilah orang yang benar-benar ikhlas. Tetapi ada orang berkawan kerana dia ni baik. Jadi kita nak apa? Kita nak supaya minta dia belanja ke. Jadi orang itu kalau berkawan begitu, dia berkawan bukan kerana Allah. Sebab dia berkawan hasratnya ataupun niatnya supaya kawan dia belanja dia. Yang ni ialah perbuatan yang tidak baik. Sebab itulah bila kita berkawan, kenapa orang tanya, kenapa orang kata, kenapa Ustaz saya berkawan, saya rasa nak marah dia. Sebab awak berkawan bukan kerana Allah. Kalau berkawan kerana Allah, maka awak tak ada lagi nak marah-marah ke, tak ada. Sebab kawan awak tu memang awak berkawan pun baik dengan dia. Dia pun tak ada marah-marah kan. Dia pun selalu memberi pertolongan pada awak. Sebab dia ikhlas. Awak pun ikhlas pada Allah dan dia pun ikhlas kerana Allah. Jadi berkawan atau persahabatan itu insya-Allah akan diberkati dan diberi pahala yang besar. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Contohnya ialah berkawan. Yang Ustaz boleh berikan. Sebab kita hari ni, semua kita berkawan. Semua ada kawan masing-masing. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Jadi ikhlas maksudnya ialah bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Maksudnya, apa saja yang suci dan apa saja yang bersih daripada segala kekotoran itu dinamakan sebagai ikhlas pada bahasa. Tetapi yang dimaksudkan dengan istilah ataupun makna sebenar kepada ikhlas itu adalah makna sebenar awak ikhlas ialah awak buatkan sesuatu. Okey, kalau kita lihat pada ini dikata semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Jadi awak buatkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Awak contohnya awak tolong makcik tepi jalan angkat barang, awak bukannya minta harapkan daripada dia puji awak ke, tak ada. Awak dengan semata-matanya awak harapkan pahala daripada Allah Ta'ala semata-mata. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Jelas pelajar? Jadi orang yang ikhlas ni dia tak minta apa-apa ganjaran. Kalau contohnya mak ayah dia minta tolong, dia kata tak ada, kata ayah nak RM10 lah, tadi dah adik dah tolong dah ayah tadi. Tu bukan ikhlas. Orang ikhlas dia mesti tak harapkan apa-apa ganjaran daripada kawannya, daripada ibu bapanya, daripada orang yang dia berikan pertolongan. Tak ada. Dia semata-mata buatkan sesuatu itu kerana Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala berikan syurga, Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Semuanya daripada Allah. Tak ada satu pun daripada makhluk ataupun manusia. Yang inilah yang semolek-moleknya dan sebaik-baiknya perbuatan bila kita buat. Itulah yang dinamakan sebagai ikhlas. Boleh ke? Ustaz nak tanya. Mikael boleh ke Mikael? Nurin ni bila kata tanya tu terus keluar. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Nuria boleh, Nuria? Tak dengar Nuria? Nuria Suraida boleh? Tak dengar lah Nuria. Fitria boleh, Fitria? Fitria? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Sebab ini mudah saja. Jadi saya Ustaz harapkan
awak semua boleh faham dan dengar dengan baik apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Nanti insya-Allah segala perbuatan kita bila kita buat dengan baik, dengan ikhlas, maka Allah beri pahala yang besar. Datang sekolah ikhlas kerana Allah, Allah beri pahala yang besar. Sembahyang kerana Allah, Allah beri pahala yang besar. Jadi tak adalah pahala tu sikit-sikit je. Apatah lagi kalau pahala tu kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah, Tuhan nanti di hari akhirat Allah Ta'ala kata, mintalah pahala dengan orang yang kamu nak tunjukkan sebelum ni. Contohnya kita buat sesuatu tu nak minta makcik tepi jalan tu puji kita. Jadi Tuhan suruh kita ni minta pahala daripada dia. Tuhan minta dengan makcik tu lah yang kamu tolong tu. Yang kamu tolong tu kamu minta pahala dengan dia. Jadi terkebir-kebir lah kitanya. Mana boleh, tak ada siapa lagi yang boleh beri pahala, hanya Allah Ta'ala saja di hari akhirat kelak. Okey. Ustaz nak tanya satu ikhlas ni. Siapa penolong? Penolong kelas. Umi? Oh, Umi. Bukan saya. Bukan awak, siapa dia? Sebelum ni Izzah Insyirah, tapi Okey. dia kata dia nak pindah kelas 1 Setia tak silap. Memanglah dia pindah kelas satu setia. Lepas tu pindah balik. Saya pun tak faham dah. Pindah balik Saya lagi tak tahu. Okey, tak apalah. Sebelum ni Izzah Insyirah lah. Yang ketua masih lagi Q lah. Macam ni sebab saya Ustaz fikir Ustaz kena ada satu ikhlas ni. Ustaz nak ada seorang AJK ambil kedatangan. Contohnya kalau saya terlupa nak ambil kedatangan pada hari itu, maksudnya pelajar ni yang akan upkan. Yang akan upkan dalam grup kelas kehadiran lah. Contoh macam biasa Ustaz buat lah macam hari itulah. Ustaz ni terlupa. Kalau Ustaz ingat, Ustaz buat malam hari pukul 12 malam 1 pagi dah mula dah. Tapi kadang-kadang Ustaz lupa. Jadi Ustaz nak minta Umi Saidatul boleh tolong Ustaz ke? Ya boleh. Nanti Ustaz beritahu terima kasih Umi. Itu selingan saja. Itu tak ada kaitan dengan belajar kita hari ni. Jangan kata Ustaz ada ke? Tak ada. Itu selingan saja. Okey. Jadi Ustaz harapkan kita semua faham apa yang dimaksudkan dengan ikhlas. Okey, kunci ilmu. Kisah seorang lelaki yang dikenali sebagai muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais yang mana ingin meminang seorang wanita iaitu bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali lelaki itu berhijrah ke Madinah. Akhirnya lelaki itu berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Jadi ceritanya Ummu Qais ni dia berhijrah bersama Rasulullah pergi ke Madinah. Lepas itu ada seorang lelaki ni dia kata dia minat, dia suka dengan Ummu Qais ni. Maka dia kata aku nak kahwin dengan kau. Tapi aku duduk di Mekah. Aku masih lagi berada di Mekah. Jadi Ummu Qais kata tak boleh. Kalau kamu nak kahwin dengan aku, kamu kena berpindah bersama-sama dengan aku pergi ke Madinah. Maka lelaki ini pun terus berhijrah ke Madinah, tetapi tujuannya ialah bukan kerana untuk mendapatkan keredaan Allah dan Rasul, tetapi ingin kerana untuk berkahwin. Supaya nanti Ummu Qais minat dengan dia, kahwin dengan dia. Jadi Nabi SAW pun keluarkan hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'ati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kamu hijrah kerana Allah, dapat pahala. Kalau kamu berhijrah kerana perempuan yang kamu hendak kahwin ni, dapatlah kahwin dengan perempuan tersebut. Ini ialah penegasan kepada kita, kalau kita buat satu amalan, jadi jangan sekali-kali ada tujuan yang lain-lain daripada Allah Ta'ala. Nanti kita nak puasa bulan Ramadan ni.
puasa kita kerana Allah, bukan kerana kita nak sihat ke apa, bukan. Sihat ke ataupun tidak itu ialah urusan Allah. Allah punya urusan. Yang penting kita bila kita buat satu amalan, sembahyang sunat ke sedekah ke apa sajalah, itu ialah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Barulah dapat pahala yang penuh. Itu yang penegasan yang Ustaz nak berikan. Ustaz nak tanya di sini, kelas kita ni minggu hari Jumaat tu kita ada, Ustaz ada beri ceramah tentang Isra Mi'raj kan? Berapa ramai yang dah buat nota? Ustaz nak tengok nanti mungkin hari Jumaat ni minta pelajar upkan di dalam Google Classroom nota berkaitan Isra Mi'raj yang awak telah dengar pada minggu lepas ataupun rakamannya masih lagi ada. Rakamannya ada dalam channel YouTube Ustaz tu. Ustaz nak kamu semua buatkan nota apakah isi-isi penting di dalam ceramah Ustaz hari itu, dan nanti Ustaz nak kamu uploadkan ke dalam Google Classroom. Ustaz cek betul ke awak dengar apa yang Ustaz carahkan tu. Selama yang lebih kurang 45 minit lebih tu, betul tak apa yang awak dengar. Okey, nanti Ustaz akan upkan hari ini apakah butiran-butiran yang perlu awak isi untuk awak turn in di dalam Google Classroom. Okey. Seterusnya. Musuh kepada sifat ikhlas ialah riak. Yang lawan kepada ikhlas ni pertama sekali tak ada lain lah riak. Yang kedua sum'ah. Yang ketiga ialah ujub. Apakah yang dimaksudkan dengan riak? Riak ni buat sesuatu supaya orang puji ataupun untuk orang tengok. Bagusnya dia sembahyang panjang lamanya, rajinnya dia baca Quran, rajinnya dia sembahyang sunat, rajinnya dia sedekah. Jadi dia buat sesuatu itu supaya orang tengok dan orang puji lah. Jadi nanti esok tuan kata, kamu ambil pahala dengan orang yang kamu nak suruh orang tengok tu. Tengoklah. Bagus. Minta dengan dia. Jangan minta dengan Allah. Jadi hari akhirat ni bukan bila minta dengan orang lain, bila minta dengan Allah Ta'ala juga. Okey. Itu yang pertama, riak. Yang kedua ialah sum'ah. Sum'ah ni ialah memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat suatu ganjaran ataupun pujian. Okey. Oh, malam tadi aku sembahyang sunat lah, sembahyang tahajud. Oh, semalam aku sedekah RM10. Semalam saya sembahyang, saya berzikir. Semalam saya baca Quran 1 juzuk. Semuanya hendak diceritakan pada orang lain supaya orang puji dia. Orang puji, baguslah. Baguslah awak ni. Dan lain-lain. Jadi habislah. Pahala yang dia buat tak ada lah. Yang ketiga ialah ujub. Ujub ni merasa bangga. Dia bangga dalam hatinya. Aku ni orang baik. Aku ni orang yang rajin ni. Aku ni orang yang tak sombong. Tapi bangga dia tu dalam hati dia. Dalam diri dia sahaja. Dia tak ada nak war-warkan pada orang luar. Kalau dia war-warkan kepada orang luar, dia sudah tak jadi lagi ujub. Dia sudah menjadi takabur. Jadi takabur ni memberitahu pada orang lain dengan hasrat membesarkan diri dia. Oh, aku malam tadi. Kau apa boleh buat? Akulah yang rajinnya sekolah ni. Cikgu suruh semua malah aku seorang yang rajin. Jadi itu takabur. Ujub, aku yang rajin. Aku seorang je rajin. Orang lain malah. Itu ujub. Boleh ya? Jadi itu antara perbezaan antara ujub dan juga takabur. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu nanti.
Hari Rabu nanti kita akan jumpa lagi dengan sambungan pada tajuk ini. Jadi latihan Ustaz telah upkan dalam kelas, dalam Google Classroom. Ustaz nak tanya, ada yang dah buat ke? Ada yang dah buat? Saya Ya. dah buat, Datin Indah. Oh, bagus. Yang nota tu dah buat belum? Nota Isra Mi'raj? Belum lagi kan? Belum. Belum. Nanti tengok balik, salin nota. Buat reka-reka je. Kalau rasa malas, buatlah bentuk peminda. Lukis lawa-lawa, cantik-cantik sikit. Lepas tu nanti tampal dalam buku. Ya. Itu ialah Isra Mi'raj. Ada dalam tajuk kata satu tu, peristiwa-peristiwa ataupun bagaimanakah sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi, itulah pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Rabu ni. Ustaz harapkan kita semua dalam keadaan baik dan sihat. Mudah-mudahan kita dapat bersua semula, belajar semula dan kita akan menghabiskan tajuk ini sebab tajuk penting. Awak semua nanti kan buat amal, semayang, puasa, tolong ibu dan ayah, tolong sembang dengan kawan-kawan. Nak tahulah awak kita ni, kawan kita ni berkawan ikhlas ke tidak? Kalau saya tanya last belum kita tutup. Sebelum kita tutup majlis kita ni, tak tanyalah. Siapa yang kat sini yang benar-benar ikhlas berkawan? Siapa yang boleh cakap? Umi, kawan Umi kat dalam kelas ni siapa dia Umi? Ramai. Ramai kawan. Contoh. Kawan baik ada Solehah, Ifah, Ria, Nurul, Maulidana, ada Fakihul, ada. Ramai lagi lah. Okey. Kalau begitu, Ustaz nak tanya. Bagaimana Umi tahu yang Umi tu benar-benar ikhlas berkawan dengan mereka? Bagi Umi, ikhlas ni tak perlu cakap pun sebab dia lah kat diri kita sendiri yang kita boleh tahu kita ikhlas ke tak, macam tu lah. Okey. Boleh tak kita tunjukkan bahawasanya kita ni ikhlas? Kalau kita bersahabat lah, kita berkawan. Apa dia Ustaz? Boleh tak macam mana kita nak tahu sebenar-benarnya kita ni ikhlas bila kita berkawan? Bila orang tu susah, kita tolong orang tu. Bila kita senang, kita share dengan orang tu. Contohnya kita ada duit lebih ke. Kalau diorang tak boleh, contohnya kalau pergi kantin ke, tak boleh beli makanan sebab duit macam tak cukup macam tu, tolonglah. Kalau dah happy tu, happy lah sama-sama macam tu lah. Tapi nak tanya, benda ni berlaku tak? Happy bersama-sama, sedih bersama-sama? Berlaku. Amat selalu ke ataupun jarang-jarang? Kalau happy tu dia mesti ada macam contohnya dalam hari tu kita WhatsApp dalam grup ke apa kan. Dia happy tu ada. Lepas tu nanti mesti ada yang sedih kejap, ada yang macam bad mood, macam tu lah. Itulah yang masalahnya kan. Jadi biasanya time seronok, time seronok saja bergembira. Time tak seronok kau ke aku. Yang ni yang payah ya, sebab kalau benar-benar ikhlas, sedih bersama-sama, suka bersama-sama. Awak sedih, saya pun sedih. Awak gembira, saya gembira. Inilah orang ikhlas. Jadi kalau nak dapat pahala dalam berkawan, kena ikhlas. Jangan pentingkan diri sendiri. Tapi jangan pula tolong kawan kita dalam keadaan yang salah. Contoh, saya ni Ustaz ikhlas kawan dengan dia. Kerja rumah dia pun semua saya buat. Itu namanya ialah dipanggil sebagai menolong dalam maksiat. Haram hukumnya. Jadi kalau nak tolong pun tolong dalam keadaan yang baik.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Buat benda baik boleh kita tolong sama-sama, tapi jangan tolong menolong dalam perkara-perkara maksiat. Mentang-mentang lah kita kawan baik, awak tolong dia lah buat kerja rumah lah apalah, sampai dia pun tak tahu, tak pandai ya. Oh, tak apa Ustaz, saya ikhlas kawan dengan dia Ustaz. Dia ni orang baik Ustaz. Saya tolong apa saja saya tolong dia. Ini ialah orang yang tidak boleh beza di antara yang mana baik dan yang mana tidak baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah kita berjumpa. Ya, saya. Saya nak tanya. Boleh. Dalam grup hari tu ada kawan saya, dia ada post video. Dia macam share lah video tu pasal pasal tak boleh kawan dengan, macam tak boleh ada best friend lelaki lah sebab takut tersuka ke apa ke. Jadi dia jadi maksiat. Betul ke? Okey. Sebab itulah kita kena bezakan di antara 3 perkara. Pertama ialah kawan. Yang kedua ialah teman ataupun rakan. Yang ketiga ialah sahabat. Berkawan ni tak ada masalah. Kita dalam kelas, kawan-kawan kita, kawan ni kita kenal. Okey. Orang ni A, si A kenal, B, C kenal, D kenalan, macam kenal. Tapi tak adalah sampai kita nak sharekan masalah kita pada dia. Yang kita share masalah ni ialah kepada contohnya sahabat-sahabat kita. Yang memang sahabat kita tu memang rapat dengan kita. Yang saya kata tadi ikhlas. Okey. Jadi yang sahabat ni lah yang perlu pada tapisan lah. Maksudnya tapisan macam mana? Kalau boleh sahabat tu biarlah sejenis. Jangan pula berlawanan jenis. Takut nanti berlaku perkara yang tidak baik. Perkara tidak baik. Ya. Sebab itulah benda-benda macam ni kita kena tahulah. Yang mana yang boleh, yang mana tak boleh. Nanti takut nanti berlaku perkara yang tak baik. Nanti susah kita nak jaga. Okey? Boleh Umi? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi. Kalau ada soalan boleh tanyakan pada saya ataupun boleh tanya dalam grup ataupun WhatsApp, pesan WhatsApp boleh. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.